Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda binti Abdul Rahman. Untuk sesi ini saya akan kongsikan 5 perkara yang perlu dilakukan oleh para tetamu Allah sebelum berangkat melaksanakan haji dan umrah. Apakah 5 perkara ini? Yang pertama, menulis wasiat. Yang kedua, mengaktifkan kad ATM untuk transaksi di luar negara. Yang ketiga, menghidupkan roaming telefon bimbit kita. Yang keempat, menukar wang di money changer lebih awal. Dan yang kelima, menguruskan perbelanjaan ahli keluarga yang kita tinggalkan. Kenapa kita perlu membincangkan 5 perkara ini? Ia sebagai satu perkara asas yang kita perlu buat, maka kita akan merasa lebih tenang, lebih tenteram dan dapat menunjukkan sepenuh perhatian pada amal ibadah kita. Perkara pertama, menulis wasiat. Apabila kita memulakan satu perjalanan ataupun bermusafir yang mengambil masa yang panjang, maka kita tidak pasti sama ada kita akan pulang ke pangkuan keluarga atau pulang ke rumah tua. Oleh itu, kita boleh menjadikan wasiat untuk ahli keluarga. Ada 3 komponen utama yang perlu diambil kira apabila kita menulis wasiat. Yang pertama, meletakkan sebahagian daripada harta yang kita miliki untuk tujuan wakaf dan infak. Ia adalah sebagai satu pencen kubur yang akan memberi manfaat kepada ummah. Komponen kedua, membuat pembagian harta kepada waris-waris yang kita tinggalkan. Di bawah Undang-Undang Malaysia, jika si mati meninggalkan harta nilaian yang kurang daripada 2 juta ringgit, maka ia perlu diuruskan di bawah pusaka kecil. Pusaka kecil akan membuat bahagian mengikut hukum faraid yang akan memberi keadilan kepada para waris. Jika nilaian harta yang ditinggalkan adalah melebihi daripada 2 juta ringgit, maka ia akan diletakkan di bawah mahkamah sibel. Jika si mati tidak meninggalkan apa-apa wasiat, maka seorang pentadbir perlu dilantik untuk menguruskan harta-harta tersebut. Proses ini mungkin akan mengambil masa yang panjang dan kos yang tinggi. Telah direkodkan sebanyak hampir 70 bilion harta umat Islam yang telah meninggal dunia tidak dapat diuruskan dan dimasukkan dalam senarai harta yang dibekukan. Maka para waris tidak dapat menerima harta tersebut dan akan rasa teranaya, dan si mati juga akan tersiksa di kubur kerana masih lagi terikat dengan urusan di dunia. Dan komponen yang terakhir ialah membuat pesanan ataupun membuat amanat kepada ahli keluarga. Ada 3 amalan yang akan sampai walaupun kita telah berada di alam barzah. Doa anak yang soleh, sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, ayatnya bermaksud, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Maka buatlah pesanan dan amanat ini. Langkah yang kedua adalah mengaktifkan kad ATM untuk transaksi di luar negara. Ia perlu dilakukan semasa kita di tanah air lagi, secara online ataupun berurusan dengan pegawai bank di cawangan bank yang terdekat, supaya kita tidak perlu membawa banyak wang tunai di tangan semasa berada di tanah suci. Kita selalu banyak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Ini akan menyebabkan risiko kecurian, keciciran ataupun berlaku sebarang kecemasan. Langkah yang ketiga, mengaktifkan roaming telefon bimbit kita. Sepanjang mengerjakan haji dan umrah, kita perlu memastikan bahawa kita boleh sentiasa dihubungi dan kita boleh menghubungi seseorang dalam apa juga keadaan. Kita ada 2 pilihan, sama ada mengaktifkan di tanah air lagi ataupun membeli SIM card apabila berada di Arab Saudi. Yang keempat, menukar wang di pengguruk wang. Kita lakukannya lebih awal. Untuk urusan perbelanjaan sepanjang berada tanah suci, kita perlu ada wang rial Saudi
kita boleh buat bajet untuk kegunaan di sana. Contohnya, wang tunai untuk perbelanjaan harian, sedekah dan untuk membeli barang-barang cenderah hati ahli keluarga. Dan yang terakhir, menguruskan perbelanjaan ahli keluarga yang kita tinggalkan. Kita senaraikan semua perbelanjaan, bil-bil dan juga bayaran-bayaran ansuran yang kita selalu lakukan setiap bulan. Apabila telah dapat pengesahan tarikh penerbangan, kita boleh letakkan keutamaan bayaran-bayaran yang perlu kita lakukan dahulu. Juga kita memastikan perbelanjaan untuk keluarga yang ditinggalkan mencukupi supaya mereka tidak akan merasa susah dan kita juga merasa lebih tenteram. Saya amat berharap apa yang saya kongsikan hari ini akan menjadi satu manfaat yang berguna buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.